Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. So, seperti biasa, jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya. Saya akan tunggu komen, share ramai-ramai ya, sebab shadow ban yang berterusan. Dan juga sertai Telegram saya, Regi JC Rita Udin. Dan juga share link Telegram dengan rakan-rakan, pastikan ramai berkumpul di sana. Di situlah lebih banyak saya akan buat pengumuman dalam masa terdekat. Okay. So hari ini saya hendak ulas perkara yang seakan sama yang telah saya ulas pun malam semalam, tetapi ada perkembangan baru. So seperti anda tahu, saya pun dah jelaskan mengapa ya, kalau anda tengok cerita atau anda lihat cerita langkah Dubai yang sedang dilambung-lambung, siapa yang lambung? Geng depa. Depa yang lambung, depa yang cerita, depa yang bongkar, kemudian depa yang nafi. Pelik tak pelik? Depa yang lambung. Okey, cerita langkah Dubai. Kalau anda lihat belah pembangkang, semuanya senyap. Hadi Awang senyap, Tun Mahathir senyap ya, Muhyiddin Yassin senyap, Hamzah Zainuddin senyap, Anwar Musa senyap, semuanya senyap. Laskar pun mereka senyap, mereka tak lambung apa-apa langkah ke apa ke. Tiba-tiba cerita keluar dari belah mereka, kononnya ada langkah Dubai. Spesifik detail dia, mereka cerita JCOM yang sebenarnya mendapat pendanaan menerusi kerajaan, menggunakan dana rakyat pun fokus kat cerita itu, yang hanya sekadar satu sangkaan ya. Kalau baca cerita daripada pegawai JCOM, dikatakan mereka sampai boleh keluar dalam media arus perdana satu cerita pasal langkah Dubai. Kemudian kononnya kalau anda lihat media sosial lah, laskar-laskar mereka, kononnya langkah Dubai dah gagal. Kemudian ada pemimpin-pemimpin pun yang dah start komen pasal langkah Dubai yang mereka dedahkan. Sama ada pemimpin mereka dedahkan atau agensi berkait kerajaan seperti JCOM dedahkan. Kemudian mereka buat kenyataan kini, ianya hanya satu ya, andaian ke apa ke yang Ahmad Maslan buat satu kenyataan hari ini. Dia guna satu perkataan bombastik gila, fata entah apalah, memang fata bombastiko lah perkataan itu ya. Depa yang nafikan ya? Dan gambaran diberikan langkah gagal. So benarkah ada satu langkah yang gagal, atau depa dah kalut tak lena tidur? Itulah saya dah pesan berulang kali ya. Awak yang bercakap, kurangkan bercakap. Takbirlah negara. Dalam 2-3 minggu, sebulan ni, pemimpin UMNO duk beri amaran kepada MP dia, duk buat perhimpunan, duk buat mesyuarat tergempar MKT, nak ulangi komitmen sokong kerajaan Anwar ya. Ini semua perbuatan orang cemas. MP-MP depa diam je. Saya tak dengar MP-MP BN bersama dengan Zahid untuk mengulangi komitmen terhadap kerajaan ya. Buat kenyataan inilah, kenyataan itulah, ugutlah, awak tak boleh nak tarik sokongan lah, nanti kena denda 100 juta lah, apalah. Kemudian pemimpin-pemimpin kerajaan termasuk Anwar buat kenyataan lah, ini hanya igawan lah, ini apalah ya. Hari demi hari, bukannya kita dengar satu pengumuman kerangka kerja pemulihan ekonomi yang memang pada tahap teruk ya, pada tahap krisis ya, mata wang yang terburuk dalam sejarah. Tidak kita dengar ada satu pengumuman satu kerangka kerja atau dasar pemulihan penubuhan satu jawatan kuasa. Kita duk dengar isu kononnya ada satu langkah nak tumbangkan kerajaan ya. Itu je fokus mereka. Pembangkang senyap. Kemudian mereka wujudkan satu langkah Dubai, mereka yang bongkarkan. Kemudian mereka yang nafikan benda ni berlaku. Dan mereka yang taruh cili ke, taruh kicap dia, kononnya ianya tidak berjaya.
Jadi saya nak tanya belah-belah yang duk bongkar langkah Dubai ni, ada kalanya korang kata benda tu hanya satu andaian. Ada kalanya orang-orang kau ni berkata ianya gagal. Jadi mana satu yang betul? Gagal ke ianya andaian? Kalau andaian maknanya ia tak wujud. Kalau tak wujud, mengapa awak bongkar? Kalau ianya gagal, maknanya ianya wujud. Jadi mengapa kau kata ianya andaian? Mesej yang mereka sampaikan pun kelam kabut. Jadi itulah saya dah kata, mereka dah kalut tak lena. Ya. Dan kemudian dikabarkan ada ura-ura lah, dia ni nak jadi Perdana Menteri, dia tu nak jadi Perdana Menteri. Aku nak beritahu kat korang, Anwar khususnya lah, kalau kita lihat sejarah, kalau dia cakap A, realitinya berbeza, realitinya B. Untuk berdekad lamanya, kalau dia cakap I have the numbers, maknanya he don't have the numbers. Dia tak ada numbers. So kalau benda tu nak berjaya, semestinya dia takkan mengaku. Mengapa kalut? Kan dah kata ada majoriti 2/3, malah lebih dari 2/3. Kononnya PH dengan barisan ada kerajaan ada majoriti 147 campur dengan 5. Ya, maknanya ada 152. Itu majoriti kukuh. Tapi kalau anda lihat kenyataan demi kenyataan sebulan ni, semuanya kenyataan mereka bukan berkenaan dengan tadbir urus negara, berkenaan dengan langkah nak tumbangkan kerajaan. What for kalut? Kemudian sampai ada seruan daripada pegawai JKOM untuk Anwar bertindak tegas. Seolah-olah MP-MP bincang berkenaan dengan nak buat kerajaan baru, atau bincang nak terus sokong Anwar ke tidak. Satu kesalahan di sisi undang-undang. Kesalahan apa? Undang-undang apa yang mereka pakai? Perlembagaan setahu saya, MP boleh ubah fikiran pada bila-bila masa, dan tidak ada halangan atau kekangan mana-mana pihak untuk duduk berbincang perlu tak sokong kerajaan ni atau perlu tak ubah kerajaan. Tak ada kekangan. Ya? Anwar ni memang gaya dia macam ni lah. Kalau 5 MP bersatu, sokong ataupun belah-belah blok kerajaan, belah-belah PH dengan BN lah. Kalau 5 MP bersatu, sokong kerajaan, itu halal, itu demokrasi, itu baik. Ya, tapi kalau MP-MP kerajaan nak sokong pembangkang atau nak tarik sokongan daripada Anwar, itu semuanya pengkhianatan. Ya. Jadi perlembagaan mereka ada dua versi lah. Satu versi untuk kerajaan, satu versi untuk pembangkang lah. So sebelum saya akhiri live ni, saya nak beritahu sejelas mungkin lah. Siapa sahaja jadi Perdana Menteri lah, Dr. Sam ke, Ismail Sabri ke, Muhyiddin ke, Isyamuddin ke, Sulaiman ke, Ali ke, ataupun ada darurat dan kemudian ada satu jawatan kuasa darurat diketuai oleh Tun Mahathir ke, apa sahajalah, sokongan saya padu. Tapi kerajaan ni perlu berundur. Negara saya kira dah tenang. Ini hak berperlembagaan saya untuk memberi pendapat saya lah. Okey. So gagal atau tidak, ada ke langkah atau tidak, tak payah nak pening-pening. Tunggu je. Jadi, tak jadilah. Kita akan tahu sooner or later. Ya. So sehingga kita berjumpa di live seterusnya. Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.